Dua budaya Yahudi hidup di dalam negara Israel. Masing-masing yakin bahawa kelangsungan tamadun Yahudi terletak di bahu mereka. Dan mereka sedang berperang antara satu sama lain. Hari ini, bagaimana politik di mahkamah menjadi medan pertempuran utama, dan apa yang peristiwa minggu lepas di jalan-jalan Yerusalem beritahu kita tentang sebuah negara yang akhirnya sampai ke batas ketahanannya. Saya Elana Mezel Diamond, ini adalah Undang-Undang Asas. Minggu lepas, Mahkamah Tinggi Israel sebulat suara mengarahkan kerajaan untuk mengenakan sekatan kewangan ke atas pengelak wajib tentera ultra-ortodoks atau Haredi, dengan menyatakan kegagalan negara untuk menguatkuasakan undang-undang kerahan tentera adalah satu pelanggaran besar-besaran terhadap undang-undang yang tidak boleh diterima. Keputusan itu mewajibkan faedah kebajikan penting seperti subsidi penjagaan kanak-kanak dan diskaun perumahan dijadikan bergantung pada perkhidmatan tentera. Satu langkah yang boleh memberi kesan kepada puluhan ribu lelaki Haredi yang kini mengelak daripada wajib tentera. Selain hukuman kewangan, hakim telah mengecam polis kerana enggan membuat tangkapan dan mengarahkan negara untuk memulakan prosiding jenayah, sekaligus meningkatkan lagi perpecahan politik antara kerajaan dan rakan kongsi Haredinya. Kini, Peguam Negara Gali Baraf-Miara telah mengambil tindakan susulan terhadap keputusan ini dengan mengeluarkan arahan yang memberi kesan kepada permata utama masyarakat Haredi, yaitu menarik balik status pengecualian cukai daripada yeshiva yang pelajarnya mengelak daripada wajib tentera. Dalam komuniti yang disokong oleh rangkaian global derma yang boleh ditolak cukai, ini merupakan ancaman ekonomi yang mengancam kelangsungan hidup. Tindak balas yang berlaku serta-merta dan penuh emosi. Beribu-ribu penunjuk perasaan membanjiri jalan-jalan. Ahli-ahli puak pelampau Baitul Maqdis memanjat pagar rumah ketua polis tentera IDF, memaksa keluarganya berkurung di dalam rumah. Di Lebuh Raya, udara dipenuhi bau cecair kawalan rusuhan yang busuk dan asap dari pembakaran bendera Israel. Sekarang persoalannya ialah kemana kita akan pergi selepas ini, dan sama ada keputusan-keputusan ini berkemungkinan mencapai matlamat yang dinyatakan. Tetapi itu memerlukan pemahaman tentang bagaimana kita sampai ke sini pada mulanya. Ada jawapan jangka pendek dan juga jangka panjang. Kita akan bincangkan kedua-duanya. Kita mulakan dengan yang jangka pendek. 2,5 tahun dalam peperangan di pelbagai medan, IDF kekurangan 12 hingga 15,000 askar. Kira-kira 9,000 daripada mereka adalah tentera tempur. Askar simpanan, yang dahulunya dipanggil, bertugas selama 25 hari setiap beberapa tahun, kini secara purata telah berkhidmat selama 136 hari hanya dalam tahun pertama peperangan. Komander tempur, 168 orang. Angkatan Pertahanan Israel memberitahu askar simpanan bahawa mereka akan berkhidmat selama 6 minggu pada tahun 2026. Bulan lepas, anggaran itu dinaikkan kepada 9 minggu kerana Iran dan Lubnan. Kadar pengekalan pegawai kerjaya semakin merosot. Ratusan pegawai yang mengatakan mereka mungkin mahu menjadikan tentera sebagai kerjaya telah menurun daripada 83% pada tahun 2018 kepada 63% hari ini. Dan dalam kalangan anggota tanpa tauliah, jumlahnya hanya 37%. Ketua staf telah memberi amaran secara bertulis kepada Perdana Menteri bahawa tentera boleh, saya petik, runtuh dari dalam tanpa perubahan asas dalam dasar sumber manusia. Di sebalik angka-angka itu adalah keluarga. Lebih daripada 1,100 askar dan anggota keselamatan Israel telah terbunuh sejak 7 Oktober. 885 kanak-kanak ditinggalkan tanpa salah seorang ibu atau bapa. 351 balu askar simpanan mengusahakan perniagaan yang jarang sempat mereka urus. Perkahwinan berada dalam tekanan. Kerjaya terhenti. Kanak-kanak membesar dengan seorang ibu atau bapa yang tiada selama berbulan-bulan. Kini, dalam kalangan yang berkhidmat, beban ini memberi kesan yang tidak seimbang kepada komuniti agama nasional. Golongan minoriti yang terdiri daripada kira-kira 12% rakyat Israel, Yahudi, dan merupakan blok pengundi kanan utama, kumpulan ini telah menanggung hampir suku daripada jumlah hari perkhidmatan askar simpanan sejak 7 Oktober. Peratusan mereka yang terkorban juga tidak seimbang. Di negara ini, sebuah negara yang telah meminta hampir segalanya daripada rakyatnya, terdapat satu komuniti yang melebihi 1,4 juta orang yang tidak berkongsi beban tersebut. Sepanjang dekad lalu, pengambilan tentera dalam kalangan Haredi telah menurun sebanyak 36%, manakala pendaftaran di yeshiva dan kolil, institusi pengajian tinggi dalam masyarakat mereka, telah meningkat sebanyak 83%. Dari perspektif mereka yang bukan dalam komuniti Haredi dan juga sebahagian yang berada di dalamnya, ini adalah satu situasi yang tidak adil. Rakyat Israel sangat sedar bahawa kami adalah sebahagian daripada kolektif
yang bergantung kepada pengorbanan diri dan dedikasi yang luar biasa yang kini hanya dipikul oleh sebahagian daripada masyarakat sahaja. Kini, faedah ekonomi yang diberikan kepada golongan Haredi yang melindungi dan membolehkan cara hidup pilihan mereka turut memburukkan lagi ketegangan. Ia tidak begitu jelas berapa besar faedah-faedah itu, tetapi ia memang besar. Satu kajian oleh Kohelet Forum menganggarkan bahawa jurang ekonomi bulanan antara keluarga Haredi dan bukan Haredi adalah sekitar 10,500 shekel. Keluarga Haredi menerima kira-kira 4,000 shekel dalam bentuk faedah bersih daripada kerajaan. Manakala keluarga bukan Haredi yang membayar cukai membayar lebih kurang 6,100 shekel. Penilaian yang lebih lunak oleh Moshe Keleman yang menulis dalam Sarih Iyun berhujah bahawa metodologi dalam kajian Kohelet ini melebih-lebihkan gambaran tersebut. Beliau juga menunjukkan bahawa penyertaan tenaga kerja Haredi tidak serendah yang digambarkan. Pekerjaan wanita Haredi pada kadar kira-kira 80% hampir sama dengan wanita Yahudi bukan Haredi. Dan lelaki Haredi berada pada 54% berbanding 87% untuk lelaki Yahudi bukan Haredi. Dan jurang itu, walaupun benar, hanya membawa kepada kekurangan kira-kira 2% dalam jumlah keseluruhan tenaga kerja negara. Dia berhujah bahawa masalah sebenar ialah perangkap kerahan tentera. Lelaki Haredi yang sepatutnya memasuki tenaga kerja pada awal usia 20-an tidak boleh berbuat demikian. Kerana satu-satunya cara untuk mengelak daripada kerahan tentera adalah dengan kekal di yeshiva sehingga umur 26 tahun. Pada ketika itu, mereka sudah mempunyai beberapa orang anak, tiada latihan profesional, dan tiada jalan realistik untuk memulihkan keadaan. Sekarang, mana-mana tafsiran yang lebih tepat di sini, sesuatu akan berubah. Tinjauan menunjukkan masyarakat terbelah kepada dua realiti yang tidak dapat didamaikan. Kira-kira 84% daripada masyarakat Yahudi menyokong wajib khidmat tentera bagi golongan Haredi dengan sokongan yang sangat meluas untuk sekatan dan penarikan faedah. Komuniti Haredi hampir sepenuhnya tidak terkesan, memandang pengambilan wajib itu sebagai ancaman rohani yang mengancam kewujudan mereka. Sekarang, kita perlu kembali kepada pandangan sejarah yang lebih panjang. Dunia Haredi yang diwarisi oleh Israel pada tahun 1948 hanyalah tinggalan. Yeshiva di Lithuania, Poland, dan Hungary. Institusi yang telah mendefinisikan pembelajaran Yahudi selama berabad-abad hampir sepenuhnya musnah. Kebanyakan guru dan pelajar mereka telah dibunuh dalam Holocaust. Apa yang terselamat telah datang ke Israel dan ke Amerika dengan satu tujuan. Dibina semula. Dan walaupun beliau seorang sekuler dan bukan benar-benar kawan kepada golongan agama, Ben-Gurion melihat sisa ini dan membuat kompromi politik. Beliau mengecualikan 400 pelajar yeshiva daripada perkhidmatan tentera supaya mereka boleh membina semula apa yang telah dimusnahkan di kem-kem. Tetapi, apa yang bermula sebagai kompromi terhad telah diperluaskan. Kerajaan demi kerajaan, baik dari pihak kiri maupun kanan, ia menjadi mata tawar-menawar utama untuk undi Haredi dalam setiap gabungan. Hampir 80 tahun kemudian, komuniti Haredi telah membina sekolah-sekolah, kawasan kejiranan, idiom mereka sendiri, media yang berasingan, dan sistem politik yang memperjuangkan kepentingan unik mereka. Ia juga telah membina perkara-perkara yang mana-mana masyarakat pun ingin pelihara. Penekanan terhadap pembelajaran yang jarang ditandingi oleh komuniti lain. Kepadatan rangkaian kebajikan, badan amal perubatan, khususnya pinjaman peralatan perubatan Yad Saras, pasukan sukarelawan tindak balas awal Hatzalah, dan banyak lagi dana serta persatuan pinjaman tanpa faedah yang lain, yang mana tiada seorang pun tentera simpanan Israel atau keluarga yang bekerja yang tidak pernah bergantung padanya pada suatu ketika. Tetapi yang paling penting, di samping semua itu, ia telah membina satu teologi pengasingan diri yang jelas. Ini adalah sebuah komuniti yang percaya mereka masih dalam buangan, memelihara orang Yahudi melalui pengajian teks Yahudi yaitu Taurat. Negara Israel melihat dirinya dalam misi bersejarah untuk mencorakan sejarah Yahudi pada masa depan. Tetapi, masyarakat Haredi tidak mempunyai cita-cita seperti itu. Ia mempunyai satu keutamaan sahaja, yaitu untuk memelihara apa yang hampir pupus dan memastikan bara pembelajaran Yahudi serta orang Yahudi terus hidup. Budaya arus perdana bagi mereka adalah ancaman kepada misi tersebut. Asimilasi adalah pemusnahan. Dan sekurang-kurangnya sebahagian daripada komuniti Haredi mengatakan bahawa mereka lebih rela mati daripada mempertaruhkan anak-anak mereka menjadi sekular.
Sekarang kebanyakan orang yang mendengar podcast ini mungkin tidak bersetuju dengan pandangan-pandangan ini, dan itu tidak mengapa. Saya pun tidak bersetuju. Tetapi Anda tidak boleh menyelesaikan masalah ini tanpa benar-benar memahami premis-premis tersebut dan mengambil kira perkara itu semasa merangka penyelesaian. Anda memerlukan satu tempat di mana pandangan dunia yang kelihatan tidak dapat didamaikan antara Israel arus perdana dan Israel Haredi boleh bertemu, berunding, dan merancang laluan ke arah integrasi yang beransur-ansur, penuh hormat, dan sehat. Secara idealnya, itulah tempat di mana politik demokrasi boleh membuat perubahan, dan ia pernah cuba melakukannya pada beberapa ketika. Tetapi apa yang berlaku dalam praktiknya ialah politik demokrasi ini sering mengukuhkan masalah apabila parti-parti Haredi berunding untuk mendapatkan subsidi besar bagi institusi pembelajaran mereka, pengecualian berterusan daripada perkhidmatan tentera wajib dan agihan kebajikan sebagai balasan untuk sokongan politik. Pada masa-masa pemlibatan yang terhad, rakan politik tradisional Haredim, biasanya dari pihak kanan, sanggup menanggung harganya. Tetapi kekecewaan orang ramai telah memuncak. Dan sekarang kita sampai kepada persoalan bagaimana institusi perundangan Israel yang sentiasa ada ini turut mempengaruhi kisah ini. Cabaran terhadap pengambilan Haredi telah bermula hampir 60 tahun lalu. Dan kisah perubahan pendekatan mahkamah terhadap isu ini daripada pada mulanya enggan untuk menanganinya, sehinggalah mengambil alih tanggungjawab terhadapnya, berjalan seiring dengan pertumbuhan besar kuasa kehakiman. Kes pertama dibawa oleh seorang pegawai simpanan pada tahun 1970 dalam kes yang dipanggil Becker. Mahkamah enggan untuk mendengarnya sama sekali. Mendengar pertikaian politik awam yang dibawa oleh pihak yang tidak terlibat, menurut kata-kata mahkamah sendiri, akan mengaburkan bidang kuasa antara cabang-cabang kerajaan dan melanggar prinsip pemisahan kuasa. Untuk para peguam dalam kalangan penonton, inilah doktrin locus standi tradisional yang dikongsi oleh banyak mahkamah di seluruh dunia. Jadi mahkamah berkata, perkara itu berada di bawah bidang kuasa Knesset. 11 tahun kemudian, pada tahun 1981, dalam apa yang dikenali sebagai kes ahli Gusti pertama, seorang pegawai simpanan yang berbeza membuat hujah yang hampir sama dan mendapat penolakan yang sama. Dia tidak mengalami kemudaratan pribadi, jadi ia tidak boleh diadili, dan ia bukan untuk diputuskan oleh mahkamah. Tetapi pada tahun 1986, dalam apa yang kini dikenali sebagai kes ahli Gusti keempat, Mahkamah membatalkan keputusannya sendiri. Pendapat yang ditulis oleh Hakim Aaron Barak menyatakan bahawa pada dasarnya, mana-mana warga negara boleh memfailkan petisyen mengenai apa-apa perkara yang menjadi kepentingan awam dan pada dasarnya, setiap tindakan kerajaan tertakluk kepada semakan kehakiman. Yoav Dotan telah menulis bahawa perubahan ini menghasilkan, petikan, penghapusan hampir sepenuhnya semua had kelayakan untuk memfailkan kes. Menjadikan mahkamah, menurut kata-katanya, sebagai forum pusingan kedua untuk pertikaian politik selepas setiap keputusan utama Knesset atau kerajaan. Pada tahun 1998, dalam satu kes yang dipanggil Rubenstein lawan Menteri Pertahanan, Mahkamah memutuskan bahawa Menteri Pertahanan tidak lagi boleh memberikan pengecualian kepada golongan Haredi seperti yang telah dilakukannya sebelum ini. Perkara ini perlu melalui proses kelulusan Knesset. Ia perlu digubal menjadi undang-undang. Mahkamah mendasarkan keputusannya pada hak perlembagaan untuk kesaksamaan yang diambil daripada Undang-Undang Asas 1992, yaitu Marwah dan Kebebasan Manusia. Dan di sini, kita perlu berhenti seketika, kerana undang-undang itu tidak mengandungi hak untuk kesaksamaan. Sebenarnya, istilah kesaksamaan sengaja dikecualikan semasa penggubalan atas sebab-sebab politik. Jadi apa yang kita ada di sini ialah sebuah mahkamah yang hanya beberapa tahun sebelum ini memutuskan bahawa Undang-Undang Asas mempunyai taraf perlembagaan dan oleh itu, mahkamah itu sendiri mempunyai kuasa semakan kehakiman ke atas undang-undang. Kini mentafsirkan hak kepada kesaksamaan yang boleh dimanipulasi dalam pelbagai cara yang sangat luas. Kes-kes Haredi bergantung kepada asas-asas yang dicipta oleh mahkamah ini. Sekarang, selepas kes Rubenstein ini, Knesset telah mencuba. Terdapat satu suruhanjaya yang dipanggil Suruhanjaya Tau. Ia cuba mencari jalan tengah antara pengajian agama dan khidmat negara. Undang-Undang Ta'al 2002 yang terhasil membenarkan pelajar yeshiva menangguhkan perkhidmatan sehingga umur 22 tahun apabila mereka kemudian boleh mengambil apa yang disebut tahun keputusan sebelum memilih sama ada memasuki alam pekerjaan atau menyertai tentera. Matlamatnya adalah integrasi secara beransur-ansur dan sensitif terhadap budaya. Tetapi undang-undang itu gagal menghasilkan jumlah yang signifikan, dan pada tahun 2012, Mahkamah membatalkannya, memutuskan bahawa satu dekad kemajuan beransur-ansur gagal memenuhi keperluan perlembagaan untuk kesaksamaan.
Dan sejak itu, isu ini telah menjadi kubur bagi kerajaan-kerajaan. Kadima keluar dari gabungan kerana kegagalan menggantikan Undang-Undang Ta'al dan rangka kerja pengganti yang diluluskan pada tahun 2014 telah dibatalkan oleh Mahkamah pada tahun 2017. Menjelang tahun 2023, setiap lanjutan yang diberikan oleh Mahkamah terhadap keputusannya telah tamat tempoh, meninggalkan negara dalam keadaan vakum, di mana pengambilan wajib adalah mandat Mahkamah, tetapi mustahil untuk dikuatkuasakan secara politik. Pada tahun 2025, pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Luar Negeri dan Pertahanan, Yuli Edelstein, telah disingkirkan kerana bertegas dengan rang undang-undang yang benar-benar mempunyai kuasa penguatkuasaan. Dan penggantinya, Ahli Knesset Boaz Bismuth, mengemukakan satu cadangan yang sekurang-kurangnya menurut amaran Peguam Negara dan IDF hanyalah satu fiksyen undang-undang. Proses itu terhenti apabila Perang Iran bermula, menyebabkan krisis kerahan tentera yang telah berpindah dari Dewan Knesset ke jalan-jalan di Baitul Maqdis. Sekarang, ada dua cara untuk mentafsir perkara ini. Pembela mahkamah berhujah bahawa tanpa tekanan kehakiman, tidak akan ada sebarang pergerakan langsung. Tiada undang-undang Ta'al, tiada jawatan kuasa Plessner, tiada perbincangan politik. Hanya penyelesaian tahun 1948 yang berterusan selama-lamanya. Tetapi, pengkritik menceritakan kisah yang sebaliknya. Mereka berkata bahawa setiap kali kompromi Knesset muncul, mahkamah menaikkan piawaian. Setiap kali piawaian dinaikkan, perjanjian politik runtuh. Mengikut tafsiran ini, mahkamah bukanlah yang mendorong kompromi, tetapi menghalangnya dengan menjadikan sebarang perjanjian yang tidak sempurna tidak dapat dipertahankan. Dan para pengkritik berhujah bahawa mahkamah juga melakukannya secara terpilih dan tanpa mengambil kira pemisahan kuasa. Saya akan sebutkan satu lagi kritikan daripada Peguam David Petter. Dalam satu analisis yang tersebar luas yang diterbitkan pada pagi keputusan pemotongan kebajikan, beliau berhujah bahawa Israel tidak pernah mempunyai kewajipan kerahan tenaga sejagat. Dari segi undang-undang, hanya mereka yang menerima arahan kerahan pribadi daripada pegawai IDF yang ditetapkan, sahaja yang diwajibkan untuk berkhidmat. Selama 75 tahun, pihak tentera menggunakan budi bicara pentadbiran itu untuk mengecualikan golongan minoriti, Arab dan Haridim, dan mahkamah telah mengesahkan amalan tersebut dalam hampir setiap kes. Tetapi, dengan memilih Haridim secara khusus sekarang, Petter berkata, mahkamah telah mencipta fiksyen undang-undang kesamarataan sendiri dan melangkaui batasan radikal, beralih daripada menggubal undang-undang dari bangku hakim, menurut pandangannya, kepada memberi arahan secara langsung, memerintahkan IDF untuk mengeluarkan notis kerahan dan polis untuk membuat tangkapan. Tetapi walaupun memberikan tafsiran paling baik kepada mahkamah, masih ada satu persoalan lain. Bolehkah mahkamah benar-benar melaksanakan apa yang sedang diperintahkannya sekarang? Dan ia tidak begitu jelas. Kita boleh melihat kepada konteks lain. Ahli sains politik Gerald Rosenberg telah menerbitkan sebuah buku mengenai perkara ini pada tahun 1991 yang bertajuk The Hollow Hook. Kes utama beliau ialah Brown lawan Lembaga Pendidikan, keputusan tahun 1954 yang memerintahkan penghapusan pengasingan di sekolah awam Amerika. Rosenberg menunjukkan bahawa 10 tahun selepas Brown, hanya kira-kira 2% kanak-kanak kulit hitam di selatan Amerika yang bersekolah di sekolah tanpa pengasingan kaum. Apa yang akhirnya membawa perubahan ialah Akta Hak Sivil 1964 dan Akta Hak Mengundi 1965, undang-undang yang diluluskan oleh Kongres dengan penguatkuasaan eksekutif sebagai tindak balas kepada gerakan politik massa. Sekarang, ahli sejarah undang-undang Harvard, Michael Klarman, mempunyai pandangan yang berbeza. Buku beliau yang memenangi anugerah, Dari Jim Crow ke Hak Sivil, berhujah bahawa walaupun Brown tidak secara langsung menyah segregasi selatan, ia menghasilkan keadaan politik yang memungkinkan penyah-segregasian berlaku. Dengan mencetuskan tindak balas yang begitu ganas, sehingga akhirnya pendapat umum berbalik arah. Jadi dalam pembacaan Klarman, Akta Hak Sivil terhasil, bukan walaupun ada tindak balas, tetapi melalui tindak balas itu sendiri. Jadi apa yang dia katakan ialah, mahkamah itu sendiri menghasilkan penentangannya sendiri, dan keterlaluan pihak penentang itu, dalam ironi yang menyedihkan, akhirnya menghasilkan keadaan politik untuk penggubalan undang-undang. Perubahan budaya yang dipimpin oleh mahkamah datang bersama tindak balas yang sudah dijangka, kerana ia mengetepikan pemerintahan sendiri secara demokratik. Dan ada satu lagi perkara budaya yang berkaitan untuk diambil kira di sini juga. Seperti yang dinyatakan oleh penulis Israel Hayom, Gil Bringer, pada minggu lalu, sekatan boleh memaksa segelintir orang, tetapi tidak boleh mencipta rasa kebersamaan. Bringer telah melawat sebuah sekolah mamlahti Haredi, salah satu daripada sekolah Haredi awam yang kecil, tetapi semakin berkembang, di mana kanak-kanak Haredi mempelajari kurikulum standar Israel, bersama pendidikan agama mereka,
dan belajar tentang Yom HaZikaron serta wiranegara yang telah gugur. Tetapi hari ini, sistem itu hanya melayani kurang daripada 10% pelajar Haredi dan kebanyakan kanak-kanak Haredi melalui institusi di mana kehidupan sivik Israel secara sengaja tidak wujud. Jadi maksud beliau ialah apabila seorang remaja Haredi berumur 18 tahun menerima notis wajib tentara, dia telah menghabiskan 18 tahun dalam sistem pendidikan yang dibiayai dan dilesenkan oleh negara sendiri, tetapi sistem itu dibina untuk menghasilkan seorang warga negara yang tidak melihat dirinya sebagai sebahagian daripada naratif sivik Israel. Walaupun rejim sekatan yang ketat memberikan kepuasan emosi kepada orang ramai yang telah memberikan segalanya, ia mungkin sebenarnya tidak membawa perubahan budaya yang kita harapkan dalam kalangan masyarakat Haredi. Maksud beliau ialah, jika setiap remaja Haredi berumur 18 tahun dipaksa hadir ke pusat pengambilan tentara esok, Angkatan Pertahanan Israel akan berdepan dengan askar-askar yang marah dan tidak bermotivasi. Dari sebuah komuniti yang telah diberitahu, dari perspektif mereka, bahwa negara akhirnya bertindak terhadap mereka. Jadi, apa yang perlu dilakukan sekarang? Ini adalah satu lagi amaran bahwa politik di Israel mengutamakan perwakilan pelbagai puak dalam masyarakat, sambil memberikan pengaruh yang tidak seimbang kepada sektor-sektor ini dalam pembentukan gabungan. Dan itu adalah sesuatu yang perlu diingat ketika proyek untuk membaik pulih undang-undang dan tadbir urus Israel, menstabilkannya dan memastikan ia mampan diteruskan. Tetapi walaupun berdepan dengan keperluan keselamatan dan ekonomi yang mendesak, dan memang ia mendesak, kita perlu berhati-hati terhadap apa yang sebenarnya boleh membawa kita lebih dekat kepada matlamat tersebut. Sektor Haredi perlu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, yang mana ia tidak akan lakukan selagi mereka percaya bahawa mereka boleh mendapatkan subsidi besar yang mereka inginkan. Betul, tetapi masyarakat Israel di pihaknya juga perlu menuntut accountability daripada ahli politiknya. Ia perlu mendesak agar idea diutamakan berbanding personality dan menolak budaya boykot politik yang menyebabkan Haredi menjadi rakan gabungan utama sejak awal lagi. Dan mahkamah di pihaknya mesti menunjukkan kawalan diri dan menghormati institusi demokrasi Israel serta rakyatnya. Jika Knesset bergerak ke arah gabungan Zionis yang lebih luas untuk menangani masalah ini, dan merapatkan hubungan dengan suara sederhana dalam kalangan Haredi, ia boleh mengamalkan dasar yang mengimbangi keperluan mendesak negara dengan kelonggaran keagamaan. Inilah cara menuju laluan yang lebih berperingkat, penuh hormat dan mampan berbanding ketetapan kehakiman secara sepihak. Tetapi yang paling penting, sebuah negara yang berdedikasi untuk memelihara kehidupan dan identiti Yahudi juga perlu meletakkan penghormatan dan kerjasama bersama sebagai keutamaan. Dan kita perlu ingat, pembinaan negara adalah satu maraton dan bukannya larian pecut. Sebuah demokrasi yang tidak sabar dengan prosesnya sendiri, akhirnya akan kehilangan kedua-duanya. Saya jumpa Anda minggu depan.